Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Sekiranya anda adalah seorang yang boroi, seorang yang berlemak, seorang yang rasa badan tak sihat, sikit-sikit penat, sikit-sikit mengantuk dan korang dah mati akal nak menyelesaikan semua masalah-masalah yang aku bagi tahu tadi, program Lemak Tulin memang untuk korang sebab kita tak pakai apa-apa jenis produk, kita tak guna apa-apa alat senaman, korang pun tak perlu pergi ke gym, semuanya boleh buat daripada rumah saja dengan workout plan yang tak ganggu masa korang dan juga diet plan yang sangat murah dan ikut cita rasa Malaysia. Seluruh orang Malaysia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira umur, tak kira jantina, semua boleh join program Lemak Tulin 7 hari. Alhamdulillah dah ramai berjaya. Lebih daripada 4,000 orang dah pernah join program Lemak Tulin dan semuanya alhamdulillah dalam masa 7 hari saja ramai yang dah dapat hilangkan boroi. Daripada boroi dah dapat perut yang flat dalam masa 7 hari saja. Korang boleh tengok sendiri dekat page Lemak Tulin, dah banyak dah testimoni kita. Dengan hanya RM89 saja dan tak akan ada cas-cas tersembunyi, kita akan ajar A to Z secara virtual dari rumah anda saja. Kita hanya ada 3 batch untuk bulan Jun. Gunakan PKP dan lockdown ni dengan sebaik-baiknya untuk korang buang lemak korang, hilangkan boroi korang dan jadi rakyat Malaysia yang lebih sihat dengan cara yang paling senang, cepat dan murah. Slot terhad, masa terhad, jadi korang jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulin. Kalau aku bubuh sesiku L ni memang 90 degree, okey? Assalamualaikum guys. Salam sejahtera. Yes. Kembali lagi kita ke dalam channel YouTube RHTV Rais Hamid dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran anda yang semakin dihentam pada muka aku, Rais Hamid. Check it out now. Apa hal korang? Yeah! Untuk video kali ini, aku akan buat beberapa pembetulan dekat korang ataupun beberapa teguran dekat korang. Okey, benda ataupun satu aktiviti ataupun satu benda yang menjadi elemen antara elemen yang paling penting di dalam tentera ataupun pasukan beruniform, iaitu kawat. Dan sebab itulah aku memakai kasut di dalam rumah sebab aku nak demo kawat yang betul dekat korang. Sebenarnya kawat ni bukanlah aku punya subject matter expert pun, tapi benda yang aku nak tegur ni adalah benda yang paling basic yang tak perlu pun seorang RSM tegur. Dan aku tahu RSM dah berbuih mulut tegur, baik yang tentera, baik yang dalam pasukan beruniform, berbuih mulut sampai serak suara. Okey, cik-cik kita, sarjan-sarjan kita, okey, staff sarjan kita, jangan buat macam tu, jangan buat macam tu, tapi korang degil, ikut kepala korang je nak kawat macam mana, okey? Dan juga jangan risaulah sebab aku adalah juara Johan Keseluruhan Pertandingan Kawat sewaktu aku berada di dalam latihan. Johan Keseluruhan Pertandingan Kawat antara skuadron tahun 2007. Dan benda yang aku nak tegur ni, benda yang aku nak suruh korang buat pembetulan ni sebenarnya adalah benda yang tak rumit sangat lah. Dia benda yang tak detail sangat lah. Sebab itu yang lagi pakar lah yang tahu kan. Tapi ini benda yang paling basic je yang aku nak tegur, yang korang selalu buat salah, okey? Sebelum kita mulakan pelajaran kawat kita, okey, sudi-sudilah untuk subscribe aku punya channel, okey? Sebab ramai yang menonton video-video aku adalah bukan dari kalangan subscriber. So, jadi apa salahnya kiranya korang tekan butang subscribe yang totally tak payah kena apa-apa bayaran pun. Teruskan support aku punya channel, insya-Allah aku akan banyakkan lagi keluar video-video yang bermanfaat untuk korang. Mula-mula yang aku nak tegur korang adalah cara salute ataupun cara tabik. Cara tabik ini dia ada dua versi, okey. Satu adalah versi polis dan satu adalah versi tentera. Okey, yang mana versi polis kita tahu sebab aku dulu adalah kadet polis. Dia kalau tabik polis ni dia macam tu. Dia macam ni lah. Okey, dan macam tu. Tapi aku nak ajar korang ni adalah yang tabik tentera. Okey, tabik tentera ni kita tahu kalau dalam sekolah sendiri, dalam persatuan beruniform banyak menggunakan orang kata mazhab daripada tentera lah. So, cara nak tabik yang betul adalah kalau kita bagi arahan by nombor. Okey, hormat dengan nombor ke hadapan hormat satu. Korang boleh tengok cara yang betul untuk nak memberi tabik hormat. Okey, aku tunjuk dekat korang. Okey. Hormat dengan nombor ke hadapan hormat satu, sap. Okey, ini adalah pergerakan pertama. Okey, nampak? Parallel 90 degree. Ini kalau aku bubuh sesiku L ni memang 90 degree. Okey, tangan korang kena lurus, bukan macam ni, bukan bengkok macam ni, kena lurus. Selari ke semua jari, okey, menghala ke hadapan. Pergerakan nombor 2, skor 2, sap. Ini yang biasa orang salah. Nak tahu kenapa yang biasa salah? Posisi yang betul bila nak letakkan korang punya tangan dekat sini adalah hujung jari yang paling panjang sekali, okey. Kalau sebagai manusia normal, jari yang panjang sekali adalah jari tengah.
Aku tak tahulah korang tiba-tiba jari telunjuk ni ke atas, okey, ataupun jari kelingking ni terlebih panjang, tapi jari yang panjang sekali adalah korang kena letak dekat hujung kening. Okey, hujung kening. A few moments later. Barulah terang. Tadi kita tempat gelap. Aku tukar aku punya kamera, okey. Ingat jari di hujung kening, okey. Dan jari ni hendaklah, okey, dia punya pergerakan dia daripada sini yang kita dah 90 degree tadi tu, sesiku L, okey. Tangan sap, okey. Ingat tangan dia lurus. Paras bahu, okey, dia bukan bukan gitu. Ataupun bukan dah kenapa? Bukan. Dia kena macam ni, okey. Lurus, parallel, okey, dan kemudian dia bengkok sikit ke bawah. Dia bukannya macam ni, tapi bengkok sikit saja ke bawah, okey. Daripada ni aku tunjuk. Daripada lurus ni kita set bengkok sikit ke bawah. Tak perlu bengkok banyak sangat. Lebih kurang dalam 10 degree macam tu, okey. So jadi angkat dan bengkok sikit ke bawah dan jangan tutup mata. Yang ni aku memang banyak tengok orang selalu kawat ikut suka hati korang je, okey. Ada yang apa ni? Okey, ada yang macam-macam lah. Tapi yang paling selalu aku tengok orang yang salah buat bila masa dia nak dekat posisi nombor 2 tu, bila tangan dah berada di atas tu, dia akan hai. Ni salah ni salah. Berani lah korang buat depan RSM korang. Kena sebat je. So cara betul adalah jari yang paling panjang ni berada di hujung kening. Okey, tegak macam ni. Okey, jari ingat, jari semua macam ni, dia tak bengkok macam ni. Ada yang macam ni. Elok-elok kita buat sesiku L macam ni. Ini pun nak sesiku L, tak payah. Okey. So, cara dia adalah macam ni dan bengkok sikit. So dia punya pergerakan tu pula sini angkat saja. Dia tak perlu ada yang macam askar US kepala otak korang, bukan. Okey, dia kena macam ni, angkat. Okey, macam ni, angkat. Okey, dia bukan poyo. So ingat, dia macam ni, okey. Dan bila kita nak turunkan tangan pula, squat 3. Nampak? Tangan terus dalam keadaan kita nak bersedia meletakkan tangan ke sisi dan siku-siku ni rapat, lurus, rapat. Okey, rapat. Okey, rapat dan kemudian 4. Okey, tangan sharp ke bawah. Pergerakan kena sharp lah. Okey, aku bagi hormat dengan nombor yang paling sharp sekali, okey. Okey, hormat dengan nombor ke hadapan hormat 1, squat 2, squat 3, squat 4. Okey, so kalau dia hormat ke hadapan hormat, dia akan menggabungkan keempat-empat pergerakan ini. Hormat ke hadapan hormat. 1, 2, 1. Nampak sharp. 1, 2, 1. Jadi berhati-hatilah ketika korang nak membuat pergerakan hormat ketika dalam kawat ataupun dekat mana-mana lah. Okey, senior officer lalu ke, hormatlah. Betul? Betul. Seterusnya adalah pergerakan hentak kaki. Kenapa aku kamera ni macam sengit? Baru aku perasan. A few moments later. Seterusnya adalah pergerakan menghentak kaki. Ini memang favourite. Aku tengok macam-macam versi orang hentak kaki. Tapi yang paling banyak aku tengok adalah hentak kaki macam kuda. Kuda dia angkat kaki dia macam mana? Okey, kuda dia akan ni yang paling banyak orang hentak kaki. Ikut suka hati korang je. Lepas tu confident lah tu. Saya dah angkat kaki cik, paras. Saya dah paras. Kepala otak. Bukan. Okey. Cara yang betul bila nak menghentak kaki adalah, okey, kaki korang kena angkat 90 degree. Nampak? 90 degree. Okey, 90 degree. Okey, lutut pun sama 90 degree. Okey. Cuma korang kena, yang ni korang kena tolak ke depan lah. Okey, korang kena tolak ke depan dan bukannya bengkok macam ni. Korang kena tolak ke depan, bukan bengkok ke dalam, tapi bengkok ke depan. Dan bila hentak, nampak? So, okey, bila hentak tu padat. Korang kena hentak flat, dia bukan hentak jatuh tumit ataupun jatuh depan. Dia kena hentak padat dekat korang punya tapak kasut tu. Make sure dia flat, hentak flat macam tu. So ni okey, tapi jangan over sangat. Aku tengok ada setengah over, angkat
Dah macam askar Rusia. Bukan macam tu, okey? Dan yang kesalahan yang paling banyak aku tengok lah, kalau orang nak kawat, nak hantar kaki ni, dia akan cik. bukan. Salah. Tu salah, okey? Mungkin korang ingat betul lah. Ni especially yang aku rasa yang tentera tak ada masalah. Memang RSM akan bagi pelajaran yang betul macam yang aku ajar ni. Tapi korang yang selalu buat salah. Tapi yang mana kadek-kadek sekolah ni mungkin ada yang dapat pelajaran yang salah. So cara yang salah yang biasa korang buat adalah, okey, korang hentak macam kuda. Contohnya macam senang diri, squat sedia. Nampak dekat depan macam cantik, tapi kalau sebelah tepi dia akan jadi senang diri, squat sedia. Kalau buat pergerakan macam tu tak payah guna bahasa manusia lah. Kena buat bunyi haiwan lah kalau macam tu. Senang diri, squat sedia. Okey, sebab dah macam kuda. Okey, salah. Dan ada juga yang ni kesilapan sedikit. Kalau bab hentak kaki ni, dia akan buat, okey, yang ni aku tengok ada member aku juga buat, tapi RSM semua dah tegur dia, so dia dah betulkan lah. Yang ni masa dia cadet lah. Bila dia hentak kaki, patutnya kita macam tu kan, tapi dia daripada sini dia dia bila kat sini dia boleh macam tu pula, dia boleh mengelepetkan dia punya kaki pula, dah macam break dance, bukan? Okey, so dia daripada sini ni betul, tapi yang dia buat salah adalah dia pelik lah pula macam tu. Nampak pelik. Dan kenapa kena hentak kaki betul-betul? Sebab ada sebab dia. Satu, sebab nak bunyi padat, nak nampak seragam, okey, dan juga kita nak mengelakkan injury. Kalau korang hentak kaki salah, kemungkinan korang akan terkena buasir. Okey? So ingat, hentak kaki betul-betul. Macam yang aku ajar tadi. Seterusnya adalah pergerakan jalan. Okey? Aku tengok ada macam-macam mazhab. Sebab aku pernah tengok JPJ kawat. Bila aku apply kawat askar ke dalam JPJ, diorang tak terima. Diorang cakap this is not the right kawat. Dia ada dua lah. Okay? Dia ada perlahan jalan, dia ada cepat jalan. Ini cara askar lah. Maybe co-curriculum, okay, pasukan beruniform sekolah nak improve dia punya pergerakan berjalan dia semasa kawat, bolehlah ambil aku punya mazhab tentera ni. Okay? Bila perlahan jalan, okay, kita sub macam tu. Okay? Bila perlahan jalan, korang hanya perlu buka korang punya kaki, okay, macam tu saja, sikit, lebih kurang 2 inci, okay, dan kaki korang kena tergantung daripada bumi, okay, dan hendaklah jatuh tapak, bukan macam ni tapi jatuh nit macam tu, salah. Okay, korang tengok betul-betul. So bila perlahan jalan, okay, kaki korang kena rest, dalam keadaan rest, tergantung, dan jatuh tapak, jatuh flat. Dia bukannya jatuh macam ni dah gantung dah, tiba-tiba time jatuh dia tai. Bila nak jatuh dia tai, itu salah. Itu salah, itu memang pantang. Aku tengok RSM selalu marah dia punya pelatih-pelatih dia. Okey, itu cara yang salah. Okey, so cara betul adalah jatuh tapak. Okey, jatuh tapak. Dan juga kalau korang jalan laju, okey, jalan laju, make sure korang pacak lambung. Lambung dan pacak, lambung dan pacak, tapi bukanlah nampak sangat korang. Bukan macam tu, salah. Dia, kita jalan secara natural, ingat, tangan paras. Okey, so dia nampak, dia nampak beralun, cantik je macam tu, okey. Tapi kena pacak, dia bukannya jalan saja. Dia bukannya jalan saja. Salah. Dia bukannya itu kalau kawat senyap boleh lah. Tapi ini kita kalau kawat dekat parade square, kita pakai kasut yang ada ladam. Kita pakai drill boot. Okey, memang tujuan dia bubuh besi dekat tumit tu supaya korang boleh hentak, korang congkil. Okey, jalan tar tu, tamat tu. So kena macam tu. Okey, mungkin kalau nampak aku demo sekarang ni nampak macam kelakar, tapi bila dekat situasi yang betul dia akan nampak smart lah. Okey, so tangan pula paras, tak perlu melambung lebih sangat, cukup 90 degree, dan belakang kalau boleh habis. Nampak aku pelik kenapa aku sambil tengok kamera. Okey, so cara dia adalah macam tu saja. Okey, lagi sekali.
Okay. So itu maybe tak detail sikit, cuma yang aku nak tekankan adalah semasa korang nak berjalan tu, bahagian kaki yang kalau perlahan jalan kena jatuh tapak, dan kalau berjalan laju korang kena korang kena congkil tanah, korang kena sap, supaya bunyi dia sedap, krak bila kawat ramai-ramai. Dan last kali adalah semasa tangan korang berada di sisi. Ini pun macam-macam versi. Aku tengok ada yang buat macam Top Gun. Macam tu, squat sedia. Bila squat sedia je, bila senang diri, squat sedia. Tengok tepi, dah kenapa macam askar, macam bukan askar Malaysia lah. So cara yang betul adalah cukup tangan di sisi, pegang korang punya penjahit seluar. Dekat sini kan ada jahitan seluar tu. Korang pegang je untuk nak pastikan nampak lurus dan relax. Bahu-bahu relax, dia tak perlu nak ataupun nak. Relax saja. Natural, letak, pegang. Tapi nampak keras lah. Jangan nampak lembik. Ada yang over sangat sampai dia macam tu. Ni dah macam pelik lah. Takkan bila korang kawat macam tu. So macam ni saja. So bila korang nak ulurkan tangan, dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi macam ni. Bila korang kawat kan, dia jadi macam tu. So kalau korang punya tangan dah bengkok macam ni, takkan bila korang kawat dia jadi macam tu. Dah macam orang Lego je. So salah. Cara yang betul adalah rapatkan tangan. Tak nak ada lubang-lubang ni. Rapatkan tangan secara natural. Pegang korang punya penjahit seluar. So daripada sisi dia nampak sangat smart, sangat cantik. So bila kita nak ayunkan tangan masa kawat nanti, dia akan jadi straight macam ni. Dia akan jadi straight. So aku rasa itu je lah yang aku nak tegur bab berkenaan kawat ni. Benda yang asas-asas, yang paling selalu orang buat salah, yang paling selalu orang confident dia buat dia betul, dan paling selalu orang terlepas pandang. Aku bukanlah orang yang sepatutnya yang pakar dalam kawat, bukan. Tapi ini yang benda yang paling basic lah, yang aku rasa tak perlu pun seorang RSM tegur. Kawan-kawan sebelah pun maybe lepas tengok video ni mungkin boleh tegur lah, kau salah ni, aku tengok YouTube ni, ini cara yang betul ni. Kalau hentak kaki, make sure kaki macam tu, bukannya macam kuda. Bukan. So jangan lupa untuk komen dekat bahagian komen. Make sure kalau korang ada maybe mazhab yang lagi betul ke, cara aku salah ke, maybe cara yang ni salah ke, apa ke, boleh tegur. Dan lagi best kalau korang buat video cara yang betul. Buat, ini cara ni salah, ini cara betul. Aku dah buat disclaimer awal-awal, ini benda-benda yang basic saja yang aku nak bagi teguran. Mungkin aku tak tegur secara spesifik, aku tegur secara yang paling bukan yang at least yang betul yang korang boleh baiki lah. Jangan lupa untuk share video ni. Make sure korang share lah dekat kawan-kawan korang, unit-unit beruniform, especially yang dekat sekolah lah. Banyak aku tengok bermacam-macam mazhab. Lagi best kalau kawat ni kita buat semua seragam. Dia jangan kalau pandu putri cara lain, ni cara lain, ni cara lain. Kita dalam Malaysia semua kalau boleh seragam. Dan aku nak bagi tahu jugalah, tujuan kita berkawat ni adalah untuk kita memupuk disiplin dan memupuk semangat kerjasama. Sebab dalam kawat ni, kalau kita kawat ramai-ramai, kalau satu salah, satu buat tak betul, dia akan nampak image keseluruhan dia nampak buruk. Jadi make sure semuanya seragam, dan korang make sure apa arahan yang telah diberikan, yang telah diajar oleh korang punya jurulatih kawat ataupun RSM, make sure korang buat seperti yang diajar lah. Dan dekat diri korang pun kena tanamkan, aku nak buat benda yang betul, dan itu adalah disiplin. Dan itulah juga sebab kenapa dalam tentera ni dia ada kawat. Kita pupuk disiplin dan kerjasama dalam satu aktiviti yang lain selain daripada kena belasah, masuk hutan semua itulah. Dia ada banyak versi nak memupuk disiplin dan juga kerjasama. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ni. InsyaAllah sekiranya anda ada apa-apa lagi request nak aku buat video tutorial, boleh letak kat ruang komen. InsyaAllah aku akan cuba untuk fulfill korang punya request. Sehingga kita berjumpa lagi dalam lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.